Assalamualaikum, salam sejahtera penonton saluran Didik TV KPM. Anda sedang menonton Sembang Didik bersama saya Nisa K, dan episod kali ini seperti biasa kita nak melihat dengan lebih dekat tentang landscape sistem pendidikan di Malaysia. Namun topik kita hari ini akan berfokuskan ke pusat bandar ataupun wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, kerana sama-sama kita akan bincangkan topik berkaitan dengan hala tuju pendidikan di Kuala Lumpur, khususnya untuk pengetahuan semua, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ataupun JPN WPKL mempunyai sebanyak 188 buah sekolah rendah dan 104 buah sekolah menengah. Namun jumlah ini mungkin ada yang merasakan tidak begitu banyak berbanding dengan Jabatan Pendidikan Negeri seperti Selangor, seperti Johor dan negeri-negeri yang lainnya. Namun antara cabaran yang dihadapi adalah kedudukan sekolah-sekolah ini beradanya di pusat kota raya kosmopolitan, yang mana saya fikir ini adalah satu cabaran besar buat murid-murid dan juga ibu bapa. Jadi bersama-sama dengan saya pada hari ini untuk menjelaskan pelbagai inisiatif yang telah dilaksanakan bagi meningkatkan lagi prestasi dan pencapaian murid di wilayah ini, tidak lain tidak bukan bersama-sama dengan saya, ingin saya persilakan Pengarah Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang berusaha, Puan Hajah Nurhayati binti Abdul Wahab. Selamat datang, Puan. Selamat datang. Terima kasih, Nisa. Terima kasih sudi bersama-sama dengan kami kerana satu topik yang cukup menarik, kerana saya juga duduknya di hadapan sebuah sekolah yang terletak di tengah-tengah pusat bandar. Jadi saya ingin mengetahui dengan lebih lanjut. Saya pasti ramai lagi di luar sana yang nak tahu mengenai hala tuju ataupun orang kata apa, pendidikan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur khususnya. Baiklah, Puan, mungkin kita boleh kongsikan yang pertamanya berkenaan dengan apakah hala tuju Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur untuk menerjui kegemilangan dalam bidang pendidikan. Silakan, Puan. Okey, terima kasih, Nisa. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana kita dapat bersiaran pada pagi ini. Alhamdulillah, ya, sebagaimana saya bersetuju dengan pandangan Nisa tadi, ya. Kuala Lumpur ni adalah sebuah bandar metropolitan yang sangat mencabar dari segi pendidikannya kepada pendidikan negara. Alhamdulillah, kami di Kuala Lumpur ini mempunyai 292 buah sekolah dengan tenaga warga kerja kami seramai lebih kurang 16,000 guru. 16,000 di Kuala Lumpur saja. Di Kuala Lumpur saja, dan lebih kurang 221,000 murid. Jadi alhamdulillah, keupayaan kami itu dalam menetapkan hala tuju ini, kami berasaskan kepada falsafah pendidikan kebangsaan dan juga kepada pelan pembangunan pendidikan. Dan tentunya sekali ialah 7 trust pendidikan, Kementerian Pendidikan yang telah diumumkan oleh YB Menteri Pendidikan baru-baru ini. Alhamdulillah, ya, yang pertama sekali kami harus memastikan bahawa kepimpinan di sekolah itu perlu diperkasakan dan guru juga perlu ditingkatkan kualitinya. Itu trust yang pertama. Yang keduanya ialah untuk melahirkan modal insan yang berpotensi dan berdaya saing, ya, dengan aspirasi pendidikan yang berasaskan YBM sebutkan tentang insan karamah, ya, untuk dari segi adab dan juga nilai dan juga integriti, untuk melahirkan anak yang baik lagi cerdik, ya, dan juga membudayakan Al-Quran dan mengaplikasikan nilai dalam kehidupan sebenar. Itu yang penting, ya, untuk memastikan anak-anak kita anak yang baik lagi cerdik. Anak-anak kita perlu diterapkan dengan nilai keagamaan, ya, dan meningkatkan kualiti murid berkeperluan pendidikan khas ini. Juga kita tidak perlu kita beri perhatian yang serius kepada mereka, dan akhirnya untuk mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Itu adalah antara trust yang kita harapkan. Ada 6 trust yang kita sambut juga dengan 7 trust Kementerian Pendidikan Malaysia. Bagi untuk memastikan warga pendidikan di Kuala Lumpur ini dapat mencapai ataupun melaksanakan semua trust itu, yang pertama sekali kita kena ada persisten. Mesti sentiasa berusaha, kerana falsafah pendidikan itu mendidik itu secara berterusan. Jadi semua usaha yang kita lakukan mesti secara berterusan, mesti secara tekal, ya. Dan yang keduanya ialah
mesti optimis. Guru, pengetua dan juga pegawai di pendidikan juga perlu optimis untuk melaksanakan semua itu dengan terbaik, dan juga mesti ada wisdom, kebijaksanaan, mesti ada upskilling, latihan dan sebagainya. Mesti bersemangat untuk memastikan semua perkara yang kita lancarkan itu ataupun rancang mesti berjaya dengan akhirnya, dan mesti ada resilient, daya tahan. Student kena ada daya tahan, guru juga kena ada daya tahan, kepimpinan juga perlu ada daya tahan, mesti ada resilient. So KL Power kita punya war cry ataupun semangat ataupun enjin yang kita perlukan untuk mencapai 7 trust dan menyambut baik apa juga hasrat Kementerian Pendidikan. Baik, itu dia hala 7, dan juga saya pasti cara ataupun bagaimana ini dapat dicapai. Adakah inisiatif-inisiatif lain yang Puan dapat kongsikan tentang bagaimana kita nak mencapai hala 7 ini? Saya pasti ramai yang ingin mengetahui, terutamanya ibu bapa bagi anak-anak yang bersekolah di Pusat Bandar Kuala Lumpur. Kami selain daripada itu juga akan meningkatkan keupayaan sekolah untuk anak-anak kita ini, terutamanya bila kita dah learning 2 tahun pandemik, kita menghadapi anak-anak kita yang learning loss, the learning loss. So the catch up plan tu mestilah berkesan untuk memastikan anak-anak kita menguasai kembali pembelajaran dan juga mereka rasa seronok untuk hadir ke sekolah dan bergembira untuk mengikuti pembelajaran di sekolah. Keriangan, keceriaan itu perlu ada di sekolah. Yang keduanya, kita perlu memberi fokus kepada meningkatkan kebanggaan kepada sekolah melalui aktiviti co-curriculum. Apabila sekolah berjaya di dalam apa juga pertandingan robotik, sukan, permainan, menjadi atlet yang terkenal sebagaimana juara atlet kita gimnas daripada Kuala Lumpur itu, dia akan meningkatkan kebanggaan kepada sekolah dan menjadikan sekolah itu sebagai sekolah pilihan utama ibu bapa di Kuala Lumpur. Itu kita harapkan supaya kepimpinan sekolah diperkasakan untuk anak-anak kita akan berjaya dengan cemerlang, insya-Allah. Saya suka bila Puan menyebutkan tentang keriangan perlu diwujudkan di sekolah, kerana bila seronoknya berada di sekolah, murid-murid pun jadi tak sabar-sabar nak pergi sekolah. Bangun pagi pun tak lihat dah, ya Puan. Baiklah, bagaimana kita nak kaitkan pula dengan antara kepimpinan pendidikan dengan corak penyampaian maklumat yang jelas. Sebab kalau tak jelas, takut nanti ada berlaku kesalahan dalam komunikasi dan sebagainya, dan mendatangkan pelbagai masalah, sebab kita nak meyakinkan masyarakat, terutamanya ibu bapa, seperti yang saya sebutkan tadi. Setuju. Even World Economic Forum itu pun telah menyatakan bahawa di dalam suasana uncertainty ini kita perlu meningkatkan komunikasi. Begitu juga dengan pendidikan. Sebab itulah Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga kepimpinan di Kuala Lumpur juga sentiasa berusaha untuk memastikan semua maklumat disampaikan kepada ibu bapa dengan jelas dan sentiasa mengadakan libat urus dan melalui apa juga media, medsos yang mereka ada. Sebab itulah digalakkan sekolah kami ada FB, ada Instagram, ada Twitter, begitu juga dengan jabatan. Even pengarah pun ada TikTok. Ada. Supaya kita boleh sebarkan maklumat dengan lebih cepat. Sebab kalau anak-anak kita banyak di TikTok, dan maklumat perlu disampaikan dengan jelas. Setiap bulan juga kami ada bicara profesional. Bicara profesional ini ialah power talk. Power talk oleh pengarah, oleh timbalan, oleh pihak profesional, orang-orang yang mempunyai kepakaran dalam bidang untuk menyampaikan apa juga maklumat di samping libat urus, dan sentiasa kita ada setiap bulanan kepada ibu bapa dan juga guru-guru. Puan ada menyebut tentang komunikasi, dan seperti kita tahu dengan era masa kini, murid-murid, anak-anak muda ini berada di aplikasi-aplikasi sosial media seperti TikTok dan sebagainya, dan itu adalah antara media yang telah digunakan oleh pihak sekolah dan juga JPWPKL untuk menyampaikan maklumat secara terus kepada mereka. Mungkin Puan boleh kongsikan dengan lebih lanjut lagi, apakah antara aktiviti yang telah dilakukan melalui medium-medium komunikasi ini, sosial media ini, untuk pastikan mereka dapat terus maklumat kepada mereka. Contohnya pengarah sendiri ada FB pengarah. Setiap kejayaan pelajar melalui apa juga pertandingan robotik, pertandingan STEM, inovasi dan sebagainya, kita akan siarkan melalui FB. Apa juga aktiviti-aktiviti sekarang TikTok baru kami ada
siarkan melalui TikTok. Begitu juga dengan sekolah-sekolah. Aktiviti di sekolah tu pengetua guru besar menyiarkan aktiviti mereka, kejayaan-kejayaan, termasuk PPD juga menyiarkan melalui media sosial supaya ibu bapa boleh mengetahui aktiviti-aktiviti yang dilakukan sekolah dengan lebih cepat. Itu saya rasa bangga dengan kepimpinan di sekolah Kuala Lumpur ini. Saya lihat mereka sangat, walaupun cuti ni, ada yang ke sekolah mengadakan pelbagai aktiviti. Kalau SPM ada kelas-kelas dan sebagainya. Itu akan meningkatkan komunikasi kepada ibu bapa dan memberi pengetahuan yang jelas tentang apa yang sekolah-sekolah laksanakan di Kuala Lumpur ini, di sekolah-sekolah. Saya dapat lihat penggunaan sosial media itu sebagai medium komunikasi dioptimumkan penggunaannya, memandangkan ramai di antara kita yang sekarang ini mempunyai peranti di tangan. Jadi maklumat itu terus di tangan kita, kita hendak atau tidak saja untuk mencarinya. Dan anak-anak ini pastilah kita tahu di mana mereka berada, dan ini adalah satu medium yang terus kepada mereka. Saya sebenarnya sangat kagum dengan apa yang telah dikongsikan oleh Puan. Namun kita nak berbicara dengan lebih lanjut selepas ini. Yang di rumah, kita rehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali ke Sembang Didik di saluran Didik TV KPM. Terima kasih masih menonton Sembang Didik bersama saya Nisa K, dan tetamu jemputan hari ini yang berusaha Puan Hajah Nurhayati binti Abdul Wahab yang merupakan pengarah Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur atau kita sebutkan di sini JPWP KL, yang mana kita membincangkan tentang hala tuju pendidikan di Pusat Bandar Kuala Lumpur khususnya, dan pelbagai perkara telah dikongsikan. Lebih lagi yang kita nak tahu, terutamanya mereka-mereka di luar sana yang menonton Didik TV. Baiklah Puan, kita tahu kerajaan iaitu melalui KPM memandang serius tentang pembentukan akhlak, pembentukan nilai-nilai murni dari dalam diri murid-murid. Tadi pun ada menyebutkan tentang hasrat Jabatan Puan untuk melahirkan modal insan yang lebih seimbang, lebih holistik. Jadi bagaimana pemumpukan nilai-nilai murni dalam kalangan murid-murid ini diterapkan di sekolah khususnya? Terima kasih Nisa. Alhamdulillah kami warga pendidikan di Kuala Lumpur menyambut baik trust kedua yang diumumkan oleh YB Pendidikan hari itu, yang memberi tumpuan kepada untuk melahirkan insaniah, karomah insaniah, mengangkat kemuliaan insan dalam kalangan anak-anak kita ini dengan menerapkan adab, nilai dan juga integriti bagi melahirkan anak yang baik lagi cerdik. Jadi kalau anak yang baik itu kalau dia cerdik saja kan, dia tidak baik, dia mungkin tidak boleh menyumbang kepada negara. Yang kita harapkan apabila dia baik dan dia cerdik, di akhirnya akan menyumbang kepada negara. Sebab itulah dalam inisiatif kami juga dalam strategi hala tuju pendidikan Kuala Lumpur, kami harap untuk memastikan anak-anak kita untuk menguasai Al-Quran dan juga untuk menerapkan nilai-nilai keagamaan di sekolah. InsyaAllah kita akan adakan Gema Al-Quran di Kuala Lumpur, dan juga kita ingin pastikan bahawa anak-anak kita sekurang-kurangnya bila mereka pergi ke sekolah, mereka juga akan mengikuti solat di sekolah, sekurang-kurangnya belajar solat dengan baik. Maksudnya apabila anak-anak itu kita didik mereka dengan adab dan juga nilai, mereka akhirnya akan menjadi seorang anak yang bila keluar kepada masyarakat menjadi seorang insan yang beradab. Melalui inisiatif dan program yang kita laksanakan melalui sektor pembangunan murid dan juga sektor pendidikan Islam, unit adab dan nilai ini, kita harapkan anak-anak kita akan menjadi insan karomah, memuliakan insan lain, menghormati guru dan ibu bapa. Banyak inisiatif yang kita laksanakan, program-program seperti pembangunan insan di sekolah-sekolah yang kita laksanakan, dan juga penerapan adab dan nilai melalui pelbagai pertandingan di sektor pendidikan Islam itu. Baik, saya pasti apabila kita memfokuskan kepada pembentukan rohani dari dalam, kita juga dapat membentuk akhlak yang baik daripada usia yang begitu muda. Dan seperti yang Puan sebutkan tadi, sekiranya anak murid itu seorang yang cerdik tapi tidak mempunyai akhlak yang baik, mungkin tidak dapat memimpin negara di masa akan datang, tidak dapat melahirkan generasi yang cukup baik. Namun tadi Puan menegaskan tentang menunjukkan teladan yang baik kepada murid-murid dan juga membudayakan amalan membaca Al-Quran kepada murid-murid Islam khususnya. Jadi
adakah pihak Jabatan Pendidikan Kuala Lumpur ada menganjurkan program-program yang lain, tidak kira sama ada peringkat sekolah, daerah maupun di peringkat negeri sendiri? Terima kasih Nisa. Alhamdulillah ya, di Kuala Lumpur ini kami ada kerjasama yang baik dengan pihak Mawib, pihak JAKIM, even dengan Masjid Wilayah. Itu untuk dari segi program-program berkaitan dengan adab dan nilai. Setiap bulan kita adakan program bacaan Yasin, insyaAllah. Dan juga sebagaimana yang maklumkan tadi, ada program-program Gema Al-Quran, dan juga pertandingan-pertandingan yang kita laksanakan di peringkat Kuala Lumpur dan juga di peringkat kebangsaan, untuk memastikan anak kita ada program tersebut. Di samping kita ada sekolah penyayang yang sebelum ni memang kita dah laksanakan, jadi saya selalu berbicara dengan pengetua guru besar dan juga guru-guru untuk memastikan anak kita mempunyai adab dan nilai yang baik. Kita dulu perlu menunjukkan adab dan nilai yang baik. Kita perlu rasa sayang lebih kepada anak-anak kita, tidak kira di mana mereka berada, tidak kira di mana mereka berasal, apa latar belakang mereka, apa bangsa mereka. Sebab itulah apabila saya turun ke sekolah, saya sangat gembira ada sekolah yang makannya bersama-sama dengan murid. Makannya bersama-sama dengan murid, guru boleh makan bersama-sama, begitu juga dengan pengetua guru besar, ada yang tempat makannya bersama-sama dengan murid. Jadi apabila mereka bersama-sama, mereka akan ada hubungan yang baik, dan situ akan penerapan dari segi amalan, adab, cara makan, sopan santun dan sebagainya. Di samping perkara-perkara yang lain diajar melalui kurikulum lah. Baik. Saya sebenarnya tertarik apabila Puan menyebutkan tentang guru, malah guru besar atau pengetua makan bersama-sama dengan murid-murid, kerana saya fikir ini adalah satu cara bagaimana kita merapatkan jurang. Apabila murid merasa selesa dan selamat bersama-sama dengan guru-guru dan juga pengetua atau guru besar, mereka lebih terbuka untuk menceritakan masalah, dan dari situ mungkin guru-guru boleh lebih membantu murid-murid, kan Puan. Jadi ini adalah satu inisiatif yang sangat-sangat menarik, dan saya kira perlu menjadi contoh pada sekolah-sekolah yang lainnya. Dan antara isu ataupun cabaran terbesar yang dihadapi, saya pasti apabila kita duduk di bandar besar, tidak semuanya kehidupannya senang dan juga mempunyai pelbagai kemudahan dan juga akses kepada sumber pendidikan. Jadi isu yang kita sebutkan ini adalah sebagai miskin bandar. Ramai murid yang termasuk dalam golongan B40. Jadi bagaimana JPWPKL menyantuni anak-anak daripada golongan ini? Alhamdulillah, kami di Kuala Lumpur ini, pengetua guru besar dan pihak NGO sangat prihatin. Ada humanity, ada pelangi pagi, dan juga alhamdulillah ada juga daripada dana kita, dan mereka ada food bank di sekolah, dan ini sumbangan penaja utama daripada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dan juga di samping itu, saya suka ingin menarik perhatian tadi tentang kantin kita tidak perlu lagi seperti dulu. Kita perlu terbuka dan boleh bersama-sama untuk makan di kantin. Apabila guru bersama-sama makan, dia akan melihat mungkin ada anak-anak kita yang tidak makan, tidak makan, Jadi bila dia bersama-sama dengan anak-anak, dia akan nampak wajah-wajah anak-anak kita sama ada dia ceria, dia gembira ataupun dia sebaliknya. Jadi perkara itu, apabila ada kesedaran itu dan ada empati itu dan kecaknaan itu, akan menjadikan anak-anak kita lebih dekat. Dan program food bank ini dan juga yang ada di sekolah, semua sekolah, 292 buah sekolah di Kuala Lumpur, di samping rancangan makanan tambahan yang kerajaan sediakan, malahan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur juga telah menambah jumlah. Hari itu kementerian dah tambah lagi jumlah. Kerjasama kami dengan Majlis Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, tambah lagi jumlah tersebut, supaya anak-anak kita lebih dapat menikmati makanan yang berkhasiat, insya-Allah. Alhamdulillah. Di samping itu juga saya selalu mengingatkan pengetua guru besar dan guru-guru, apabila tiba ke sekolah, turun dulu, round dulu kawasan sekolah pagi-pagi, sebab apabila pengetua anak-anak diserahkan kepada sekolah, tanggungjawab in loco parentis itu akan jatuh kepada pengetua, akan jatuh kepada guru-guru. Jadi adalah tanggungjawab
pengetua untuk memastikan kebajikan kesejahteraan anak-anak kita. Jadi apabila pengetua pengurusan round sekolah, menerima murid pagi-pagi di sekolah, pergi ke kantin tengok ada makanan tidak, sekurang-kurangnya anak kita boleh menikmati sarapan pagi. Kalau dia berkemampuan dia boleh beli, kalau dia tak berkemampuan sekolah boleh salurkan bantuan melalui inisiatif yang kita sediakan. Baik. Penting untuk mereka mendapatkan nutrisi yang cukup sebelum memulakan hari mereka di sekolah, kerana kita tidak mahu ada antara anak-anak ini yang tercicir dalam pelajaran. Sebut mengenai keciciran dalam pelajaran, bagaimana JPWPKL memastikan anak-anak daripada golongan B40 ini tidak tercicir, mereka bergerak sama laju dengan anak-anak yang lain. Alhamdulillah ya, kami ada inisiatif di sekolah dan juga di Jabatan Pendidikan sendiri mengambil perhatian tentang learning loss ini. Ya, kami juga bersama dengan Majlis Guru Besar Bahasa Cina, Majlis Pengetua Sekolah Menengah dan juga Majlis Guru Besar Sekolah Kuala Lumpur juga kami sentiasa bersama-sama dan memberi perhatian kepada anak-anak yang tidak dapat membaca, terutamanya anak-anak golongan B40 ini. Sebab itulah kerjasama dengan komuniti juga kita akan pastikan mereka lebih disayangi. Saya suka perkataan itu. Mesti sayang selagi mereka tidak menguasai pembelajaran, kasih sayang kita mesti dicurahkan lebih supaya anak-anak kita boleh menguasai. Maksudnya kita lebih cakna, kita lebih ambil perhatian dan kita jangan tinggalkan mereka. Kerana apabila anak-anak ini tidak boleh membaca, dia tidak boleh menguasai pembelajaran, dia akan maksudnya kitaran kehidupan dia, kalau dia daripada golongan yang B40 miskin bandar ini, kehidupan dia akan kembali. Kita tak mahu dia kembali kepada kehidupan yang dia sekarang. Dia mesti menguasai. Sebab itulah dari segi kemahiran, kita mesti pastikan anak-anak kita menguasai kemahiran. Kami insya-Allah akan ada kerjasama dengan beberapa agensi untuk pastikan anak-anak kita yang peringkat SPM ini untuk mempunyai kemahiran sekurang-kurangnya. Sebab itulah di program vocation menengah atas itu sangat penting untuk anak-anak kita, supaya mereka, kalaupun mereka tidak dapat menguasai SPM itu, mereka ada kemahiran untuk meneruskan kehidupan. Itu yang lagi penting. Betul. Ada murid-murid ini potensinya berbeza, kebolehannya berbeza, mungkin minat dan juga saluran kerjaya mereka berbeza. Jadi di situlah kita nak fokus kepada potensi mereka untuk meneruskan kehidupan selepas tamatnya persekolahan. Kita telah memfokuskan kepada murid-murid, kebajikan murid-murid, tapi bagaimana dengan guru-guru di sekolah-sekolah di seluruh Kuala Lumpur? Bagaimana dengan kebajikan guru-guru? Alhamdulillah. Ya, di Kuala Lumpur ini kita ada 221,000 guru di bawah tanggungjawab saya dan juga kepimpinan di Kuala Lumpur ini. Kita sentiasa mengambil perhatian kebajikan guru ini yang kita lihat dari segi orang kata kita ada akrab, akrab yang sentiasa melihat dari segi psikososial mereka, keakraban mereka, dan sebab tu saya kata kepada pengetua guru besar kita kena mengamalkan kepimpinan organik. Kepimpinan organik ini kita bersama-sama, pengetua mesti bersama-sama dengan guru dalam melaksanakan apa jua inisiatif dan sentiasa mengambil perhatian apa jua isu ataupun permasalahan yang dihadapi oleh guru. Sebab itulah dalam libat urus saya bersama pengetua sentiasa mengambil perhatian tentang guru-guru kita. Sekiranya ada mereka yang bermasalah, perlukan bantuan dan sebagainya, perlu kita salurkan dengan segera. Suara guru mesti didengari. Adakah mereka mempunyai perkara-perkara yang kita perlu ambil perhatian dari segi tanggungjawab mereka mengajar, kebajikan mereka dalam menguruskan murid dan sebagainya. Betul, itu sangat-sangat penting kerana suasana kerja yang baik akan memberi kesan kepada murid-murid, yang mana kita tujuan kita adalah untuk melahirkan generasi yang bijak, yang cerdik, yang baik dan sebagainya. Juga mengikut kepada teras yang telah diumumkan oleh Menteri Pendidikan yang berhormat Puan Fadlina binti Siddiq baru-baru ini. Kita akan berbicara dengan lebih lanjut tentang hala tuju dan juga kita nak tahu mengenai guru-guru yang berkualiti dan berprestasi tinggi di sekolah. Tapi kita akan rehat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana, kembali selepas ini ke Sembang Didik di Didik TV KPM.
Terima kasih masih menonton Sembang Didik kerana hari ini kita sama-sama nak menerajui kegemilangan pendidikan Kuala Lumpur bersama-sama dengan JPWPKL yang mana hari ini bersama-sama dengan saya yang berusaha Puan Hajah Nurhayati binti Abdul Wahab membincangkan tentang murid-murid di sekolah-sekolah di seluruh Kuala Lumpur dan juga guru-guru, bercakap mengenai guru-guru dalam matlamat strategik JPWPKL 2023 hingga 2025 telah menyatakan untuk mewujudkan kepimpinan berprestasi tinggi dan juga guru berkualiti di setiap sekolah di Kuala Lumpur yang mana ada 292 ya tadi. 221. 21 matematik saya. Ribu. Wah, ramainya matematik saya lari sedikit hari ini. Jadi bagaimana Puan melihat matlamat ini hendak direalisasikan dengan sekolah yang ada di seluruh Kuala Lumpur? 229 buah sekolah. Alhamdulillah. Okey, 292 buah sekolah. Okey, terima kasih Nisa ya. Alhamdulillah ya. Melalui kepimpinan sekolah, pengetua adalah tonggak kepada kecemerlangan sekolah, sesebuah sekolah ya. Jadi adalah penting untuk kita memastikan kompetensi dan juga kepakaran, ilmu, kemahiran pengetua dalam mengurus dan memimpin sekolah itu sangat penting. Ya. Sebab itulah kami memperkasakan kepimpinan di pengetua ya, melalui kerjasama pihak agensi luar dan juga latihan-latihan daripada Institut Aminuddin Baki. Ya. Jadi di dalam inisiatif kami setiap bulan seperti mana yang saya maklumkan sebelum ini ya, pengetua guru besar dan juga guru-guru ya, kita perlu upskilling. Upskilling iaitu memperkasakan lagi dengan latihan yang baru. Kita perlu reskilling ya, memberi kemahiran ya, yang mereka dah ada tapi ditop up lagi, ditambah lagi kemahiran-kemahiran untuk memperkukuhkan lagi, terutama dari segi digitalization ataupun digital yang sangat penting pada hari ini. Dan juga kemahiran IR 4.0 ya. Sebab itulah pengetua guru besar ini kita perlu perkasakan dan untuk tahun 2023 ini dan ke atas program-program antarbangsaan akan lebih dipergiatkan lagi. Suasana pandemik kita pun dah mula kita dah boleh agak reda sikit dan banyak juga negara-negara telah membuka ruang dan peluang untuk kerjasama strategik antara sekolah-sekolah dan juga pendidikan di seluruh negara. Jadi pengetua ini kita perlu beri kemahiran yang lebih ya. Baik, saya pasti KPM melalui organisasi seperti Institut Aminuddin Baki menyediakan banyak latihan dan juga program untuk meningkatkan lagi kompetensi dan kualiti guru-guru di Malaysia dan juga di Kuala Lumpur. Namun saya ingin menyentuh sedikit mengenai murid berkeperluan khas ataupun MBPK, di mana kita melihat mereka ini memerlukan usaha yang orang kata istimewa untuk membantu mereka meningkatkan lagi keupayaan dalam pembelajaran dan sebagainya. Apakah antara usaha yang telah dilaksanakan oleh JPWPKL untuk memastikan MBPK ini murid berkeperluan pendidikan khas ini bersedia berhadapan dengan dunia selepas persekolahan? Alhamdulillah ya, di Kuala Lumpur ni kita ada sekolah vocational, sekolah pendidikan khas ya, dan juga ada sekolah-sekolah PPKI ataupun program-program inklusif ya, di sekolah-sekolah di Kuala Lumpur ini. Melalui kurikulum pendidikan khas yang baru ini, kurikulum standard pendidikan khas sekolah menengah, terdapat kemahiran vocational yang diterapkan di dalam kurikulum tersebut ya. Ada beberapa bidang seperti pembuatan roti, pembuatan pastry, penyediaan makanan ya, pembuatan pakaian, refleksologi, perkebunan dan asas multimedia. Kami harap dengan adanya kurikulum ini dan juga kemahiran ini akan memberi kemahiran kepada anak-anak kita, anak-anak berkeperluan pendidikan khas ni yang kita tidak boleh tinggalkan mereka supaya mereka boleh survival, boleh menghadapi kehidupan apabila mereka telah boleh dibenarkan untuk keluar ya, dan boleh bekerja ya. Sebab itulah kami sentiasa mengadakan kerjasama dengan Teraju ya, dengan pihak Mawib ya, dengan Jabatan Pertanian ya. Kolaborasi ini supaya anak-anak kita mempunyai kemahiran yang lebih dan mereka mempunyai sijil, mereka ada sijil alternatif ya. Jadi sijil alternatif ni dia tak ada gagal. Dia semuanya sijil yang memberi mereka keupayaan
keupayaan, ya. Mereka mahir dalam apa-apa bidang yang mereka kuasai. Yang keduanya, kita ada latihan industri. Baik. Latihan industri yang kita tempatkan, dan kita harapkan apabila mereka mengikuti latihan industri itu, mereka akan diserapkan di dalam bidang pekerjaan, ya, yang sesuai dengan kemahiran yang mereka miliki. Ya, di samping itu juga JPWKL sentiasa ada. Kami ada program STEM, ya, pameran Carnival TVET, ya. Pada masa pameran ataupun perhimpunan bulanan ataupun ada program-program aktiviti yang melibatkan, contohnya seperti Hari Guru, kita akan adakan pameran, ya. So anak-anak kita daripada MBPK ini, mereka akan menyediakan pameran tersebut dan mereka akan mengetengahkanlah, menonjolkan apa bakat dan kemahiran mereka. Mereka buat pastry ke, buat cupcake ke, buat kek, buat pakaian, ya, dan tonjolkan baju-baju yang mereka reka dan sangat cantik. Ya, kalau kita lihat kek yang dibuat tu sangat teliti. InsyaAllah nanti kalau ada pameran, kita boleh tunjukkan perkara tersebut, ya. Boleh dan war-warkan lagi. Yes, melalui latihan tersebutlah mereka akan kemahiran tu akan lebih meningkat lagi keboleh pasaran anak-anak MBPK ini, insya-Allah. Baik, ini antara orang kata inisiatif untuk kita membantu mereka bukan sahaja di dalam sekolah, tetapi setelah mereka bersedia untuk menghadapi dunia luar, iaitu dunia pekerjaan. Baiklah Puan, kita tahu zaman sekarang ni bukanlah tidak sama dengan zaman yang sebelum ini, malah dengan zaman saya pun sangat-sangat berbeza. Murid-murid ini, anak-anak ini terbuka ataupun terdedah kepada penggunaan sosial media, penggunaan apa-apa peranti dan juga pendigitalan di dalam pendidikan, yang mana saya pasti mungkin ada antara anak-anak ini yang lebih maju ke hadapan berbanding cikgu-cikgu ataupun golongan-golongan yang masih terkejar-kejar lagi untuk pelajari bagaimana kita nak searus dengan anak-anak ini untuk kita memastikan kita sentiasa bersama-sama dengan mereka. Jadi bagaimana JPWPKL menyediakan guru-guru ini agar dapat mendahului kemahiran anak-anak ini? Kita tahu mereka ini kadang-kadang ada yang terlebih advance. Alhamdulillah, ya. Saya setuju sangat sebab pandemik COVID-19 selama 2 tahun tu telah mempercepatkan IR 4.0, telah mempercepatkan digitalization, telah mempercepatkan e-commerce, dan sistem komunikasi juga kita berbeza. Dari segi pembelajaran juga sangat berbeza. Jadi guru-guru kita perlu melihat perubahan ini. Pengetua kita juga perlu mengesan perubahan ini. Sebab itulah guru-guru kena bersedia dan kena sentiasa up to date, kan? Kena sentiasa mengemas-kini ilmu dan pengetahuan. Alhamdulillah di Kuala Lumpur ini kami ada cikgu-cikgu digital, guru digital inisiatif dengan MDEC, ya. Guru yang ada certified daripada Google, ya. Dan juga ada latihan daripada cyber security yang juga kerjasama dengan Kementerian Pendidikan yang melatih guru dari segi coding, ya. Dan apabila cikgu ada kemahiran daripada coding ni, kemahiran dari segi coding, dari segi digitalization dan juga IR 4.0 ini, sama ada segi augmented reality, ya, ataupun IoT, ya, machine learning dan sebagainya, mereka boleh mencurahkan ilmu itu kepada anak-anak melalui pertandingan robotik. Ya, baru-baru ini murid kami, 3 sekolah kami telah mewakili Malaysia ke Jerman. Dalam robotik. Alhamdulillah. Kemudian guru-guru juga boleh bersama-sama dengan murid dalam F1 in School. F1 in School ini mereka akan design prototype kereta, kemudian mereka akan buat 3D printing, kan? Kemudian mereka akan berlumba siapa yang paling pantas. Ini insya-Allah tahun depan akan ada di Singapura, ya. Selalunya sekolah kami insya-Allah mesti kami harapkan dapat menjuarai. Kita ada PSTEP, pertandingan inovasi, Carnival STEM online, semua itu akan meningkatkan kemahiran guru dan juga kemahiran anak-anak kita dalam dunia hari ini yang sangat berbeza. Betul. Apabila kita menyebut tentang perbezaan, kita dapat lihat sebenarnya potensi mereka ini cenderung ke arah itu, ke arah teknologi, penciptaan robot dan sebagainya.
sebagainya. Kita dapat lihat mereka ni sangat-sangat minat menyertai. Bagaimana dengan murid-murid pada pengalaman puan sendiri yang menyertai dengan robotik dan sebagainya? Alhamdulillah, kalau kita lihat kan, anak-anak tu bila dia diajar coding, ajar robotik, mereka akan advance lagi mencari, berlumba-lumba mencari, kemudian mereka akan meneroka di dalam dunia internet, mencari maklumat. Apabila anak-anak yang terlibat dengan semua pertandingan tersebut, mereka akan menguasai lebih lagi kemahiran. Mereka akan lebih reasoning, menyelesaikan masalah, mereka akan perpaduan itu kan, sebab ada pelbagai kaum dalam pertandingan tersebut, mereka akan bersama-sama berbicara, menyelesaikan masalah bersama, bagaimana nak memastikan mereka menjuarai. Semangat itu penting untuk memenangi pertandingan dan buat yang terbaik kan untuk yang negara. Tak lupa juga anak-anak kita dalam bidang sukan, mereka juga sama. Apabila mereka terlibat dalam bidang sukan, kurikulum permainan, berkawat. Hari itu 700 murid kami berkawat di tengah padang untuk merdeka. Dan kan, jadi apabila mereka terlibat dengan itu, mereka akan resilient, tahan diri. Mereka bekerja di mana pun insya-Allah sebab mereka dah kuat. Berdisiplin itu yang penting. Betul. Sebenarnya potensi anak-anak ini cukup-cukup besar. Ibu bapa dan guru-guru perlu bekerjasama, saya fikir, untuk kita memantapkan lagi potensi mereka agar mereka dapat menjadi generasi yang cukup-cukup baik dan juga berguna di masa hadapan. Baiklah, kita akan sambung perbualan kita selepas ini. Jadi yang di rumah jangan ke mana-mana, kembali selepas ini ke Sembang Didik. Masih bersama saya Nisa K di Sembang Didik, juga bersama dengan Puan Hajar Nurhayati, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kita nak melihat kepada kegemilangan pendidikan Kuala Lumpur dan banyak yang telah dikongsikan. Saya cukup-cukup, saya rasa saya dekat sini saya dengar kagum sampai tak terkata apa-apa dengan pencapaian anak-anak murid di sekolah-sekolah di seluruh Kuala Lumpur. Melihat kepada dunia zaman sekarang yang mana kita telah memasuki era pendigitalan yang cukup-cukup pantas dan juga meluas, yang mana saya fikir bercakap mengenai akses ataupun kemudahan murid-murid di rumah, mungkin tidak ramai, masih ramai lagi yang tidak mempunyai akses kepada pendigitalan ataupun peranti-peranti di rumah. Bagaimana JPWPKM menyediakan prasarana ataupun kemudahan di sekolah untuk memastikan anak-anak ini tidak ada yang tercicir, malah mereka juga sama-sama dapat mempelajari? Sama-sama. Alhamdulillah ya, kami berada di Kuala Lumpur ini. Ada banyak agensi di Kuala Lumpur ini. Ada banyak pihak yang membantu di Kuala Lumpur itu. Di samping juga kita ada yayasan didik juga membantu membekalkan komputer. Baru-baru ini kami menerima sumbangan komputer daripada Mawib untuk anak-anak B40 ini. Kami juga ada beberapa agensi lain seperti Lenovo. Kami bekerjasama dengan Lenovo, dan Lenovo juga menyediakan platform dan melengkapkan bilik digital untuk tujuan pembelajaran bagi anak-anak kita. Hari ini kita juga ada inisiatif kementerian lain seperti The 5. Sebab itulah saya selalu suka dengan guru-guru kami di Kuala Lumpur ini, guru digital, guru yang terlibat banyak menyediakan bahan untuk di LMIC ini, dan mereka menggunakan secara aktif. Jadi anak-anak kita walaupun melalui phone, mereka boleh akses pembelajaran tersebut. Jadi hari ini guru ibu bapa perlu menyokong. Kalaupun mereka tidak boleh menyediakan pembelajaran tu kepada anak-anak mereka, peranti dan sebagainya, insya-Allah kita ada pihak-pihak yang sentiasa membantu. Yang penting sekali menyokong apa minat anak-anak, menyokong pembelajaran anak-anak. Pastikan mereka mengikuti pembelajaran yang sepenuhnya di sekolah. Memang saya hari ini melihat anak-anak kita sangat bagus, bertanggungjawab, kerana dalam tempoh pandemik, anak-anak kita ni bukan hanya disebabkan keciciran itu, bukan disebabkan oleh kerana mereka tidak ingin hadir ke sekolah, tetapi mereka terpaksa membantu ibu ayah bekerja dan sebagainya. Jadi saya harap anak-anak walaupun mereka menjadi rider dan sebagainya, datang ke sekolah waktu pagi mengikuti pembelajaran, kemudian petang bolehlah membantu ibu ayah mencari pendidikan dan sebagainya. Saya dulu semasa saya guru
guru juga, saya sentiasa prihatin dengan anak-anak kita yang bekerja ini. Kerana mereka anak yang baik sebenarnya. Bertanggungjawab membantu ibu ayah dan bagaimana kita, guru di sekolah dan juga pengetua mengambil perhatian supaya mereka dapat menguasai pembelajaran supaya mereka tidak tertinggal dalam arus kehidupan ini. Betul, saya pasti di sekolah guru-guru sedia membantu anak-anak ini sekiranya murid-murid di luar sana mungkin ada kesukaran ataupun ada bahagian yang tidak faham. Jangan malu untuk bertanya, ya Puan, jangan malu untuk bertanya kepada guru-guru di sekolah. Namun Puan sebagai seorang pengarah sendiri, adakah Puan telah bersedia untuk mengupayakan kepimpinan sekolah untuk menyahut cabaran yang saya kira tidak mudah, lebih-lebih lagi pada masa kini? Ya, betul. Saya setuju sangat. Semenjak pandemik ini, kita yang pertama sekali, bukan kita saja, seluruh dunia 1.6 bilion murid terjejas dengan pembelajaran. Begitu juga anak-anak kita. Alhamdulillah di Kuala Lumpur ini dengan inisiatif yang ada, kita dapat mengurangkan kadar murid yang tidak boleh membaca dengan catch up plan yang kita laksanakan, dengan sokongan ibu bapa di rumah, PIBG dan semua pihak yang membantu. InsyaAllah bersama-sama dengan gabungan kepimpinan pengetua guru besar, ya, bersama dengan jabatan timbalan-timbalan saya di pendidikan dan juga agensi-agensi yang kita telah bekerjasama dengan rakan strategik kita, insya-Allah kita dapat meningkatkan keupayaan yang pertama sekali pengetua guru besar kita, meningkatkan kualiti guru kita melalui apa jua medium, sama ada melalui bicara profesional setiap bulan, kursus yang kita anjurkan, kursus di pihak luar juga, ya, daripada BPG, bahagian pendidikan guru dan juga Institut Aminuddin Baki akan meningkatkan kompetensi pengetua kita. Di samping itu juga dengan inisiatif kita harapkan kita dapat mendidik anak kita menjadi anak yang baik lagi, cerdik, supaya mereka akhirnya akan menyumbang kepada kesejahteraan negara. Ya, sebab dalam falsafah pendidikan kebangsaan kita, pendidikan itu adalah berterusan, ya, secara berterusan, dan mesti kita laksanakan untuk memastikan anak-anak kita menguasai ilmu dan kemahiran sesuai dengan zamannya, mengikut perkembangan sains dan teknologi, dan juga ada segi perkembangan jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Ya? Betul. Tadi kita ada sebutkan tentang pentingnya ibu bapa juga menyokong anak-anak ini. Mungkin Puan ada sedikit kata-kata ataupun apa yang Puan harapkan dari ibu bapa di luar sana terutamanya. Saya ingin mengajak, ya, ibu bapa di Kuala Lumpur ini bersama-sama dengan pihak sekolah membantu, menyumbang ataupun masuklah ke sekolah memberikan kepakaran. Ya. Sebab itulah saya selalu katakan kepada pengetua guru besar dan juga guru-guru kita, sekolah kita perlu terbuka. Betul. Kita perlu meraihkan ibu bapa yang pakar di dalam bidang masing-masing, sama ada dalam bidang kesenian, kebudayaan ataupun kepakaran mereka dalam bidang pembelajaran yang mungkin mereka boleh memberi pengetahuan yang lebih dari segi teknologi yang terkini, ya, tentang sains dan teknologi dan sebagainya, tentang pemakanan, mental, kesihatan mental dan sebagainya. Ibu bapa datanglah bersama-sama dengan kami untuk meningkatkan lagi dan mengupayakan lagi sekolah, menjadikan sekolah di Kuala Lumpur ini sekolah pilihan kepada ibu bapa, menyumbang kembali kepada, saya percaya ramai ibu bapa yang hebat-hebat di Kuala Lumpur ini yang akan boleh menyumbang kepada pendidikan dan kegemilangan dan melahirkan anak yang baik lagi, cerdik. Betul. Insaniah, karomah insaniah. Karomah insaniah daripada rohani, daripada dalaman kita bentuk anak-anak ini supaya menjadi yang berakhlak tinggi, yang cerdik dan juga sebagainya. Baiklah, memandangkan kita sebenarnya semakin tiba di penghujung Sembang Didik. Puan, sebagai rumusan mungkin ada pesanan yang Puan hendak sampaikan kepada para pentadbir, guru-guru maupun murid-murid sekolah-sekolah di Kuala Lumpur yang sedang menonton Didik TV. InsyaAllah saya sebagai pengarah pendidikan di Kuala Lumpur ini, dengan amanah yang diberikan oleh pengurusan pendidikan dan juga rakyat keseluruhannya di Kuala Lumpur ini, saya berharap kita dapat bersama-sama untuk memacu kegemilangan di Kuala Lumpur ini. Marilah pengetua guru besar, kepimpinan di pendidikan di Kuala Lumpur dan juga di PPD, ya, kita ada 3 PPD, Bangsa Pudu, Keramat dan juga Sentul, ya. Kita bersama-sama untuk memacu kegemilangan di Kuala Lumpur ini, dan juga untuk kita membawa anak-anak kita menjadi anak yang baik lagi, cerdik, menjadi anak yang insan karomah. Marilah ibu bapa, agensi-agensi di Kuala Lumpur ini yang juga
juga turunlah juga membantu. Saya percaya bantuan-bantuan yang tuan-tuan berikan selama ini, saya ucapkan jutaan terima kasih. Ya, bersama-samalah kita untuk memastikan Kuala Lumpur ini KL Power, KL luar biasa hebat, insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih saya ucapkan kepada Puan Hajah Nur Hayati sudi bersama-sama dengan kami. Mungkin sebagai penutup sedikit harapan Puan terhadap sistem pendidikan ataupun landscape pendidikan di Kuala Lumpur khususnya. Saya harapkan suatu hari nanti saya akan melihat anak-anak kita yang akan cemerlang, anak yang baik lagi cerdik, menggantikan kita yang akan mengundurkan diri dalam dunia pekerjaan dan dunia pendidikan ini. Saya harapkan guru-guru juga akan meningkatkan keupayaan dan kompetensi mereka dan akan menggantikan kepimpinan-kepimpinan yang sedia ada. Semoga pengetua guru besar juga akan menjadi orang yang lebih baik dan cemerlang. Semoga Allah permudahkan semua urusan kita, diberi yang terbaik, dan Kuala Lumpur akan gemilang dalam pendidikan yang akan menyumbang kepada kesejahteraan dan keharmonian negara, insya-Allah. InsyaAllah semoga tercapai segala hasrat dan juga segala perancangan yang telah dirancang untuk sekolah-sekolah dan juga landscape pendidikan di Kuala Lumpur khususnya. Terima kasih saya ucapkan kepada yang berusaha Puan Hajah Nur Hayati binti Abdul Wahab yang merupakan pengarah Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sudi bersama-sama dengan kami membincangkan mengenai menerjui kegemilangan pendidikan Kuala Lumpur. Jadi murid-murid di Kuala Lumpur, terima kasih dan juga di seluruh Malaysia, terima kasih kerana menyokong Didik TV KPM. Saya Nisa K. Semoga kita bertemu lagi dalam episod yang akan datang di Sembang Didik. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih Puan.